Sebaliknya, apa yang perlu kita kemaskan adalah membina masyarakat madani itu, kerana politik dan kuasa bukan segalanya. Baik, jadi kita masuk ke dalam session yang ketiga, ataupun pusingan yang ketiga, iaitu kita akan buka persoalan ataupun pandangan daripada hadirin dan hadirat sekalian. Lontarkanlah persoalan dan juga pandangan kepada panelis kita dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi pihak penganjur dengan berbesar hati membuka ruang, tidak ada sekatan. Sebenarnya saya memang dah lama pun sebut UMNO, BN, Pakatan Rakyat, Keadilan, PAS semua tu, tapi nampak gaya panelis kita tak perasan. Jadi memang apa yang Universiti Buka Anak Muda lakukan adalah kita tidak ada sekatan. Nak mengkritik monarki pun boleh. Baik. Jadi saya mempersilakan kepada hadirin dan hadirat sekalian, sekiranya ada soalan, sekiranya ada pandangan untuk dilontarkan, tidak ada sepatah-minta, silakan. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ada banyak soalan. Dalam ni lebih kurang ada 5 soalan. Memandangkan ada 3 orang panel macam tak adil sangat. Jadi saya tak tahu macam mana nak pendingkan soalan saya. Dan saya rangkumkan. Pertamanya saya adalah ISMA. Dan saya bukan mewakili ISMA atas kapasiti ISMA untuk datang ke sini, atas dasar kapasiti peribadi, atas tujuan akademik. Jadi persoalan tentang PRU yang saya ingin letakkan di sini kepada Saudara Faiz dan Saudara Amirul. Okey. Sini ada 5 soalan. Jadi soalan pertama adalah kepada Saudara Faiz. Boleh tulis? Okey, Malaysia ni adalah sebuah negara demokrasi. Dan kita memperjuangkan Malaysia sebagai ke arah demokrasi tulen. Dan apakah itu perjuangan yang patut kita perjuangkan, iaitu demokrasi tulen ataupun seperti mana yang tadi saudara cakap tadi, kita sepatut ke arah demokrasi tulenan. Adakah itu yang patut kita perjuangkan, ataupun kita perlukan demokrasi tapi sistem demokrasi itu diolah sesuai dengan Islam? Sebab kalau kita tengok demokrasi masih tidak sesuai dengan Islam. Seperti mana di mereka sistem nilai akan rosak dengan sistem demokrasi. Di mana dulu kawanan LGBT tidak dibenarkan dalam sistem nilai. Tapi sekarang LGBT dibenarkan atas dasar semangat demokrasi. Sebab apa? Sebab nilai itu ditentukan oleh rakyat. For the people, to the people, from the people. Abraham Lincoln. Okey, yang kedua, saya nak tanya kepada Ustaz Amirul. Wizaratul Tafwid dan Tanfiz, ahli parlimen dikira sebagai apa? Tanfiz atau Tafwid? Manakah mereka, kalau kita nak buat pembandingan dengan sistem yang terdahulu, saya memandangkan perkara ini adalah termasuk dalam Tafwid atau Tanfiz yang kita tak boleh ubah. Parlimen, Tanfiz. Yang tidak boleh diubah seperti khalifah. Tafwid. Saya memandang ini adalah tafwid. Memandangkan sebab apa? Ia melibatkan isu untuk mengubah dasar dalam negara. Dan dasar ini ditentukan oleh ahli parlimen berbanding dengan dahulu kita ada majlis syura. Jadi saya memandang inilah tafwid, bukan tanfiz. Jadi isu pelantikan dan muslim dalam demokrasi kita, dalam parlimen kita, saya memandang ini adalah satu sistem tafwid. Wallahualam. Saya bukan mewakili ISMA, okay? Ini atas kapasiti diri saya sendiri. Okey, yang ketiga, demokrasi. Okey, kepada Ustaz Amirul juga. Demokrasi bagaimanakah yang PR ingin bawa? Sebab saya tengok, saya dengar tadi uru-uru macam dulu pun lebih kepada PR. Saya bukan mewakili. Saya tak daftar. Okey, okey. Saya berjasa. Okey, demokrasi bagaimanakah yang dimaksudkan oleh PR? Sedangkan pada tahun 2008, saya berada ni, saya adalah orang Selangor dan saya bangga dengan Selangor.
Demokrasi apakah yang dinyatakan oleh pihak PR? Sedangkan contohnya isu Auku di Kedah, isu Auku di Selangor, ini isu di Masjid Al-Azim, Pandai Indah. Ketika itu adalah isu yang melibatkan Dr. Abdullah Yassin. Dr. Abdullah Yassin sebelum semasa zaman UMNO memerintah negeri Selangor, beliau bebas menyampaikan ceramah. Ini isu terpencil lah. Tapi saya ingin bawakan bahawa betapa tidak demokrasinya PR. Allah main. Pada isu-isu yang begini, retorik. Hatta di Mesir. Demokrasi bagaimana yang kamu nyatakan? Sekiranya ada pihak yang tidak diberi tempat untuk bercakap bebas. Ini satu retorik yang bau atau tidak? Allahu'alam. Okey, yang keempat, isu di Malaysia. Okey, Dr. Faiz, isu di Malaysia, apakah dari sudut maqasid yang doktor cakapkan tadi? Isu maqasid syariah yang dikira itu sama ada dikira mengikut turutan atau kita wajib buat semua sekali? Maksud saya, adakah ianya ada prioriti ataupun tak? Contohnya macam nombor 1, untuk menjaga agama. Sekiranya maruah tidak dijaga, adakah agama kita tinggalkan? Ataupun kita wajib buat sendiri, ataupun kita boleh berikan sesuatu prioriti? Ada setiap contoh agama tidak dijaga, kita menjaga agama dulu, baru kita menjaga yang bawah. Ini memang sangat berkait rapat dengan keadaan di Malaysia. Susah soalannya. Siapa yang boleh jawab? InsyaAllah. Okey, kepada Dr. Ustaz Amirul lagi, soalan saya yang terakhir, apakah PAS menganggap UMNO itu kafir sehingga PAS dan UMNO tidak boleh duduk semeja dalam satu isu yang melibatkan umat Islam, sehingga semua isu umat dipolitikkan? Berbeza dengan bagaimana DAP dan MCA boleh bersatu dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan mereka. Kalau kamu membicarakan tentang bahawasanya politik perkawaman itu sempit, mengapa tidak politik dari sudut idea kita lah idea Islam? Mengapa tidak kita bersama dalam sesuatu isu? Banyak sesuatu isu yang kita boleh nyatakan seperti isu kalimah Allah dan sebagainya, isu murtad, yang semakin meruncing sekarang. Dan apakah kita sekarang ni patut menuding jari ataupun kita duduk semeja? Walaupun kita berbeza parti, tapi untuk kita duduk semeja untuk membincangkan perkara ini. Wallahualam. Assalamualaikum. 5 soalan daripada Saudara Abdullah Hilmi. Kita kumpulkan dulu. Jadi dekat saya ni ada 2 soalan. Akhwat Okey. Soalan yang pertama adalah, apa pendapat pihak panel mengenai kesan selepas PRU 13 sekiranya Pakatan Rakyat menjadi atau memegang tampuk kerajaan? Adakah keadaan Malaysia akan jadi seperti Mesir? Okey, kita memerlukan unjuk Pak Belalang ini. Baik. Yang kedua adalah, bagaimana pula pemikiran masyarakat yang telah dijajah dengan kelebihan atau kebaikan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan sekarang? Contohnya wang. Tawar BRIM, unilah kami. Jangan menggadaikan maruah nasib anak bangsa. Baik, ini 2 soalan daripada akhwat. Jadi dibuka lagi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tak tujukan soalan kepada orang agama lah. Dekat pilihan raya ni kita tengok setengah ahli agama ataupun institusi agama tertentu, mereka mengatakan, mengeluarkan fatwa, mengatakan haram ataupun perlu di sekian. Jadi kita lihat seolah-olah berlaku pertentangan antara prinsip demokrasi, kebebasan memilih di kalangan umat Islam di situ. Jadi adakah kita memerlukan satu sekularisasi dalam politik kita hari ini? Lepas tu kedua, saya nak cadangkan kepada UTAM supaya membuat satu lagi forum untuk menjemput ahli ISMA sekali. Sebab kita lihat amat tidak adil lah, kesian mereka. Tapi mereka hadir. Okey, ada lagi soalan? Okey, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya soalan saya ni tak ada kena-mengena dengan tajuk. Cuma saya tertarik dengan pandangan Ustaz tentang monarki tu. Oh, ini bukan soalan untuk saya. Soalan Ustaz? Oh, boleh kita buat soalan juga. Ini kita boleh konsep. Ustaz katakan bahawa Ustaz berpandangan bahawa sistem monarki ni antara sistem yang perlu dihapuskan, lebih kurang macam itulah. Tetapi kalau kita tengok antara negara yang indeks rasuahnya hampir kosong seperti Sweden dengan Norway, negara mereka indeks still menggunakan monarki sebagai satu sistem dalam negara mereka. Jadi di sini soalan saya, adakah sistem monarki perlu dihapuskan ataupun kita perlu ubah rakyat tu dulu? Macam mana? Pandangan Ustaz. Okay. Kita akan bagi peluang kepada panel kita untuk jawab dulu nanti persoalan-persoalan ini. Ada lagi soalan lain? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nak tanya kepada Tak Isah, saya nak jawab. Soalan ni pasal manifesto kan. Kalau kita tengok manifesto PR, ada dua PR. Pasal manifesto PR, banyak manifesto yang katakan untuk rakyat nama Pakatan Rakyat Jadi banyak sumber-sumber ekonomi negara macam dimasukkan, dikurangkan, ditol semua dan lain-lain. Jadi seperti yang kita tahu, negara ni bukanlah satu entiti yang boleh cari duit sendiri kan. Maknanya duit tu sendiri dia datang daripada kita, duit rakyat lah. Jadi Ana nak tanya siapa yang mungkin tahu sikit pasal ekonomi macam mana nak keseimbangan tu lah. Sebab apa yang anda pernah dengar sebelum ni, pernah pergi convention ke apa semua pasal kira tentang negara kebajikan. Bukan berkebajikan, negara kebajikan. Dalam istilah English apa? Welfare state. Welfare state. Kata banyak. Kalau kita tengok model-model negara-negara yang melakukan welfare state, banyak jatuh sebab cukai lambung tinggi 52% semua. Jadi itu soalan lah. Allah Alam. Baik, ada lagi? Akhwat? Ada yang nak wakil tanya? Ada? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat pada tajuk PRU 13, perspektif ahli agama dan ahli akademik. Cuma nak satu mungkin pandangan pada ahli panel lah berkenaan dengan kalau kita tengok Indonesia, filem-filem dia tak dari sudut filem lah, kita tengok adalah satu usaha untuk mendidik rakyat. Yang anak kira gagasan ni dibawa oleh agak kita kata golongan yang liberal lah, agak liberal, tapi dia mampu untuk keluarkan satu karya yang seolah-olah mendidik rakyat tak. Bermula dengan Alangkah Lucu Negeriku, Laskar Pelangi dan sebagainya. Cuma nak tengok berkenaan dengan perspektif ahli agama dan ahli akademik, macam mana dia nak bawakan perkara ini. Kita tak nafikan macam Ismail sendiri dia ada artis yang join dia, Ikram pun ada, PAS pun ada. Jadi apakah yang kita boleh gunakan golongan artis ni, selebriti ni untuk mendidik rakyat, letakkan dia pada posisi yang sepatutnya, bukan dia husung dia di petah-petah ceramah. Apakah inisiatif yang mungkin ahli agama ataupun ahli akademik sendiri yang boleh buat perkara ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terpaksa untuk ataupun tutup soalan memandangkan teruskan melewati jam 6 petang. Boleh ataupun ada lagi? Akhwat, saya beri peluang. Ada? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, tak ada masalah. Dan kalau ada pun kita boleh teruskan dalam perbincangan dalam Facebook misalnya. Saya kira persoalan-persoalan ini telah pun dicatat oleh kedua-duanya. Sebab saya pun tak sempat untuk catat dan fokus pada soalan. Saya akan terus kepada panelis kita yang pertama dan seterusnya panelis kita yang kedua. Kemudian barulah pergi kepada moderator. Baik, silakan.
Rasulullah wa ala alihi washabihi wa wala. Siapa yang bertanya? Baik, banyak soalan-soalan yang ditimbulkan hari ini dan saya bukanlah orang selayak untuk menjawab. Dan sebenarnya seandainya kita boleh ada isma dan wacana, saya rasa tak ada masalah untuk kita datangi sekali. Baik, yang pertama mengenai tanfiz dan tafwid, ya, tanfiz dan tafwid. Baik, saya secara jelas saya akan membacakan ya. Dan ini benda yang khilaf daripada pandangan ulama berkaitan tanfiz dan tafwid ini. Dan Al-Mawardi, ya, pendapat Al-Mawardi lah ahkam sultannya, hapus seorang menteri tanfiz itu daripada ahli zimmah meskipun dia tidak boleh memegang jawatan menteri tanfiz, iaitu mendapat kuasa. Perbezaan di antara kedua-dua kementerian ini berdasarkan perbezaan dua kuasa yang demikian itu daripada 4 aspek. Salah satunya ialah menteri tanfiz berkuasa untuk menentukan hukum dan menghapuskan kezaliman, sedang ini tiada pada menteri tanfiz. Baik, yang pertama. Dan Al-Kharqi menyebut sesuatu yang menunjukkan bahawa harus seorang menteri tanfiz itu dalam kalangan ahli zimmah kafir, kerana dia membenarkan pemberian 1 juzuk daripada zakat kepada mereka jika mereka menjadi amil. Ahli jizyah, ahli zimmah jadi amil, maka amil daripada ahli zimmah tadi boleh diberikan daripada golongan zakat sajalah. Maka dia boleh mendapat hak zakat. Lalu diberikan kepada mereka hak ke atas kerja mereka. Ini menunjukkan hukum harus perhatikan mereka. Ini yang diterangkan mesti mana sahabat kita kata ini dahulu. Tapi sekarang kalau kita melihat dia mempersoalkan ahli parlimen itu di peringkat mana, tanfiz atau tafwid. Dan sekatan bahawa parlimen dan dun ini mereka hanya merancangkan undang-undang. Kalau kita tahu ada Dewan Rakyat, Dewan Negara. Ya, Dewan Negara akan bincang balik selepas Dewan Rakyat bersidang. Baik. Jadi apa yang boleh kita katakan dan kita perjelaskan di sini, tidak ada masalah. Saya berpendirian tidak ada masalah. Memang kritikal kita katakan pemilihan bagi tafwid itu memang ketat pemilihannya, sebab dia yang akan mengeluarkan kuasa dan dia akan mengagihkan kuasa kepada tanfiz. Itu khilaf sama ada tanfiz dan tafwid. Kalau saya kata saya pemilihan, ada pendapat mengatakan sebegini. Jadi yang kuat dan rajahnya saya melihat pada pembacaan sebab boleh balik dan kaji kembali. Saya rasa tanfiz itu tidak ada permasalahan sekiranya non-muslim. Kerana tanfiz itu dia tidaklah jiwanya bercita-cita untuk mengubah segala dasar. Kerana adanya tafwid. Baik, jelas. Baik, mengenai demokrasi, auku dan sebagainya, saya mungkin kurang melihat situasi yang berlaku. Apapun yang berlaku, saya berpihak, saya melihat apa yang telah dikatakan oleh moderator. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana pun parti tidak maksum, dan parti ini adalah alat. Ya, parti ini ada alat. Dan kita menggunakan kapasiti parti untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Ya, dalam ekonomi kita cuba untuk menaikkan kalimah Allah dengan melakukan hubungan muamalat bank Islam dan sebagainya. Dalam bidang sosial, kita sekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang meletakkan, saya dah berkahwin. Jadi kalau kita ada anak, kita mesti nak letakkan anak-anak kita di peringkat yang baik-baik, ya? Di mana pencampuran tidak ada berlaku pencampuran, tidak ada pakai skirt, tidak ada pakai seluar pendek dan sebagainya. Begitu juga dalam politik, kita nak meletakkan ada satunya jemaah yang boleh membawa kita kepada satu peringkat, yang mana peringkat itu boleh menggubal dan menjaga hubungan sesama manusia kita. Ya, hubungan kita sesama manusia, yang mana hubungan sesama manusia itu boleh membawa hubungan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya jelas bahawa saya secara positif menyokong kepimpinan ulama. Dan dalam jemaah dan kepimpinan ulama itu terdapatnya konsep wala, dan konsep wala itu sekiranya difahami dengan jelas, maka konsep wala itulah yang mana dapat menjaga kredibiliti jemaah tersebut. Dan saya rasa rata-rata kita boleh berbeza pendapat mengenai kepimpinan ulama, kita boleh berbeza pendapat mengenai syura, kita boleh berbeza pendapat tentang wala. Ya, kadang-kadang ilmu kita mengatasi satu perkara hingga kita mengatakan wala itu tidak perlu diletakkan. Saya teringat kata-kata ulama yang mengatakan bahawa kenapa kita tidak perlu ikut ada yang menanyakan, akal kita sudah hebat, fikiran kita telah matang, kenapa kita perlu melihat kepada pendapat-pendapat orang di atas syura
untuk kita sedia kepada pendapat mereka walaupun kita ada perbahasan yang matang, maka